أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا يا أرحم الراحمين. نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, pertama, utama dan selamanya, marilah kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia dan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat sekali lagi meneruskan kuliah online kita. Mudah-mudahan dengan perkongsian yang akan disampaikan pada malam ini memberi manfaat untuk sama-sama kita jadikannya sebagai panduan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Muslimin muslimat, tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita akan meneruskan lagi perbahasan melalui buku Indahnya Hidup Bersyariat yang disusun oleh Datuk Allahyarham Datuk Ismail Qamus. Dan insya-Allah, alhamdulillah, kita dah sampai kepada perbahasan ataupun tajuk mengenal munafik, musyrik, kafir dan murtad. Jadi kepada sahabat-sahabat yang baru masuk, saya mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, dan terima kasih di atas kesudian tuan-tuan untuk bersama dengan saya pada malam ini, insya-Allah. Ahlan wa sahlan kepada Saudara Aiman Afendi, Cik Zamani. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, muslimin musliman, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dah masuk kepada perkara ataupun tajuk mengenal munafik, musyrik, kafir dan murtad. Di mana perbahasan berkaitan dengan munafik, musyrik, kafir dan murtad ini, kita mulakan dulu dengan sumber ataupun perkara ataupun disebut dengan konsep keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kalau kita lihat golongan ataupun para mutakallimin secara umumnya merumuskan unsur-unsur iman terdiri daripada at-tasdiq bil qalbi, al-iqrar bil lisan, dan al-amal bil jawarih. Ini konsep iman yang perlu kita fahami sebelum kita masuk dalam perkara yang berkaitan dengan munafik, musyrik, kafir dan murtad ini, yang mana dirumuskan oleh para ulama mutakallimin berkaitan dengan apa yang disebutkan at-tasdiq bil qalbi, iaitu membenarkan dalam hati kita. Iman itu kita membenarkan, at-tasdiq bil qalbi, membenarkan apa yang ada dalam hati kita. Kemudian al-iqrar bil lisan, kita berikrar, mengucapkannya dengan lidah kita, iaitu kita mengucapkan kalimah syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua kalimah syahadah ini merupakan ikrar kita dengan lidah kita, dengan lisan kita. Dan iman ini tidak sempurna hanya sekadar kita
membenarkan dengan hati dan kita hanya berikrar dengan lisan, tetapi sekiranya kita tidak melaksanakan tuntutan-tuntutan iman itu sendiri, maka iman kita masih lagi belum dikira sempurna, kerana konsep iman itu terletak kepada tiga keadaan ataupun tiga unsur: al-iqrar bil lisan, at-tasdiq bil qalbi, wal amalu bil jawarih. Iqrar dengan lisan, dengan lidah kita, sebutkan dengan lidah, kemudian membenarkannya dengan hati, wal amalu bil jawarih, iaitu kita melaksanakan tuntutan iman itu dengan anggota tubuh badan yang kita ada. Maka dalam perbahasan kita masuk kepada mengenal kepada sifat munafik. Mengenal kepada sifat munafik, masuk kepada tajuk kita, yang mana perbahasan para ulama. Apakah yang dimaksudkan ataupun yang diartikan dengan munafik? Munafik itu dari segi bahasanya, lughatan, dari segi bahasa disebutkan orang yang menyembunyikan perkara ataupun maksud sebenar. Seseorang yang menyembunyikan perkara ataupun maksud sebenar. Ini definisi secara bahasa daripada makna munafik itu sendiri. Maknanya dia menyembunyikan perkara ataupun maksud sebenar. Contoh kata macam dia masuk Islam ni, ataupun dia menzahirkan keimanan dia di khalayak ramai untuk ada tujuan-tujuan tertentu, tetapi dalam hatinya sangat benci kepada Islam, sangat tak suka kepada Islam, sangat orang kata memang anti kepada Islam, tetapi dia menzahirkan seolah-olah dia orang yang setuju dengan Islam, setuju dengan umat Islam, setuju dengan pelaksanaan Islam keseluruhannya. Ahlan wa sahlan Ustaz Aswad Abid. Maknanya dia menzahirkan iman, tetapi menyembunyikan kemunafikan dia ataupun kekufuran dia sendiri. Menyembunyikan kufur dan menzahirkan Islam ataupun imannya. Depan orang ramai, yes. Depan orang yang dia rasa orang tu dia boleh terima perkataan dia, dia akan menzahirkan apa yang ada dalam hati. Kalau kata ada orang yang dijumpa tu tak boleh terima apa yang ada dalam hati, maka dia akan sembunyikan. Kufurnya itu akan disembunyikan dan dia tukar watak dia, iaitu watak konon-kononnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan munafik. Golongan munafik ni dia lebih bahaya daripada golongan kafir. Kafir dah tentu dah. Kafir kita confirm, kita kenal. Dia ni kafir yang mana dia memang tak setuju dengan Islam, tak setuju dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yes, kita boleh terima, tak apa. Masing-masing punya pendapat, punya kepercayaan. Tetapi yang lebih bahaya iaitu orang yang menzahirkan keislamannya, menzahirkan keimanannya, tetapi menyembunyikan kekufurannya. Ini orang yang sangat bahaya. Orang yang sangat bahaya. Baik. Kemudian dari segi makna dari segi syarak, dia kata seseorang yang tidak menzahirkan kekufuran dengan cara menyembunyikannya di dalam hati. Iaitu seseorang yang tidak menzahirkan kufur dengan cara dia menyembunyikan dalam hati, simpan dalam hati. Tak puas hati dia ni. Tak puas hati dengan Islam, tak puas hati dengan orang Islam, benci kepada Islam, tapi simpan. Sebab apa? Ketika itu dia rasa dia tidak ada kekuatan untuk menzahirkan kekufurannya. Tetapi bila mana
dia rasa satu ketika nanti dia ada kekuatan untuk menzahirkan kekufuran, maka ketika itu dia akan menyerlahkan kekufurannya. Jadi orang ni sangat bahaya. Ataupun disebutkan dengan kebiasaan orang munafik ni, dia istilahnya talam dua muka lah. Talam dua muka, dengan berpura-pura mengikut segala ajaran Islam dan mengaku mereka ialah orang Islam. Dia mengaku ikut apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang salat berjamaah, dia kadang-kadang dia lebih awal datang. Kemudian kadang-kadang dia berada di belakang imam sembahyang berjamaah. Kita kenal siapakah orang yang sangat anti dengan Islam tetapi menzahirkan keislamannya, menzahirkan keimanannya, iaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, bapa kepada golongan munafik ataupun idola kepada golongan munafik. Dia adalah orang yang sangat anti kepada Islam tetapi hanya memendam rasa. Tak puas hati dengan Nabi SAW, tapi simpan. Sebab apa? Dia rasa masa tu tidak ada kekuatan. Tetapi bila mana berjumpa dengan sahabat-sahabat Nabi SAW yang lain, yang dia rasa dia boleh makan, dia boleh mendakwahkan kekufurannya, maka dia akan sebut kekufurannya di hadapan orang yang dia rasa dia boleh makan orang tu. Istilah makan lah. Makan. Maksudnya dia boleh mendakwah orang tu supaya ikut dia menjadi golongan yang munafik. Tapi bila semayang berjamaah, dia adalah orang yang kerap berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila berada di belakang Nabi di tempat lain, maka dia menzahirkan kekufurannya. Ni Abdullah bin Ubay bin Salul, idola kepada golongan ataupun ketua kepada golongan munafik ini. Dan mereka ini mengaku mereka seorang Islam. Kalau kita kata dia kafir, marah dia. Dia masih lagi mengaku dirinya beriman. Tapi dalam banyak perkara dia cuba untuk menjatuhkan Islam. Cuba untuk orang kata menarik sokongan ataupun menjadikan sebahagian orang untuk meninggalkan ajaran Islam, kemudian mengikut ajaran yang dia sendiri bawa, yang mana berlainan ataupun bersalahan daripada ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata di dalam hatinya tidak dapat menerima ajaran yang sebenar. Tidak dapat menerima ajaran Islam yang sebenar. Ini golongan munafik. Jadi sahabat-sahabat yang daripada Allah Subhanahu wa taala, golongan munafik ini dia adalah manusia yang paling bahaya. Golongan yang paling bahaya. Baik, kemudian kita lihat tanda seseorang itu menjadi munafik. Macam manakah orang seseorang itu boleh menjadi munafik? Yang pertama dia kata pengarang kitab, iman tidak tetap dan tidak teguh. Orang yang sebegini dapatlah diibaratkan seperti lalang, di mana ia terlalu mudah mengikut arah tiupan angin. Orang yang tidak teguh imannya senantiasa berubah-ubah mengikut keadaan. Mereka sangat mudah terikut-ikut dan terpengaruh dengan persekitaran. Orang nak cenderung ke kanan, dia ikut ke kanan. Orang nak cenderung ke kiri, ikut ke kiri. Orang nak cenderung ke belakang, nak tergolek ke belakang, tergolek ke belakang. Orang nak terlangkup ke depan, ikut terlangkup ke depan. Ini golongan munafik yang dia tidak ada ketetapan ataupun orang kata tidak teguh iman dia. Dia macamlah lalang, kan? Mana yang dia rasa dia boleh berpaut, dia akan ikut orang tu. Hatta sehingga yang dia nak berpaut itu adalah memang pohon yang pastinya tidak kuat. Tetapi dia rasa macam pohon ni boleh kita berpaut. Maka dia akan paut pada pohon tersebut.
Kalau kata jatuh lah, ikutlah. Kalau dia dapat selamatkan, dia akan berlepas diri, kemudian cari pohon yang lain untuk dia berpaut. Ini golongan munafik. Golongan yang sangat bahaya. Golongan yang sangat bahaya. Sebab apa? Sebab imannya tidak teguh. Keimanannya tidak jitu. Dia mudah berubah-ubah. Dia rasa dengan dia ikut keadaan seperti lalang ini, seolah-olah dia boleh selamat. Hakikatnya dia tidak akan selamat. Tidak akan selamat. Sebab golongan munafik ni Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam Al-Quran, golongan munafik ni dia dalam neraka dia lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Akan dihumbankan ke dalam ataupun dihumbankan lebih jauh ke dalam kawah neraka Allah Subhanahu Wa Taala berbanding dengan orang kafir. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, innal munafiqin fi darkil asfali minan nar. Innal munafiqin fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya golongan munafik ini akan dicampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala fi darkil asfal. Lubang yang paling bawah sekali minan nar, daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dahsyatnya golongan munafik. Orang kafir dah tentu lah. Orang kafir dia akan dimasukkan dalam neraka. Tapi munafik ni, dia dengan orang kafir, dia lebih dalam lagi. Sebab hakikatnya dia tidak benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya menzahirkan konon-kononnya beriman, hakikatnya dia tidak mahu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian yang kedua disebutkan tindak tanduk yang senantiasa berubah. Tindak tanduk yang senantiasa berubah. Orang munafik ni bolehlah diibaratkan sebagai pelakon yang hebat. Tuan. Dia boleh dikategorikan sebagai pelakon yang hebat. Dia boleh bawa macam-macam watak. Watak Pak Haji pun boleh, watak Pak Lebay pun boleh, watak imam pun boleh, watak perompak pun boleh, watak perogol pun boleh, watak macam-macam watak dia boleh buat. Dia boleh bawa. Dia maksudnya dia kalahkan macam Rosyamno lah, kan? Rosyamno tu kan? Rosyamno kita nampak macam hebat dah berlakon. Tapi golongan munafik ni lebih dahsyat lagi. Dia boleh mengalahkan Rosyamno dari segi lakonan yang hebat. Dengan orang A sekian cara. Kau menggelak lagi lah. Dengan orang B sekian cara. Dengan orang C sekian cara. Dengan orang D sekian cara. Sebab apa? Sebab dia nak cari tempat untuk dia berpaut. Itu disebutkan tadi bahawasanya dia ni, orang munafik ni, imannya tidak teguh. Imannya berubah-ubah. Disebutkan juga ketika dia bersama orang yang sedang beribadah, dia akan turut sama melakukan ibadah walaupun hatinya terlalu susah untuk menerimanya. Nampak golongan orang masjid, maka dia akan pergi masjid. Jumpa dengan golongan para alim ulama, dia berpakaian macam alim ulama, bersama dengan golongan ulama. Balik nanti dia bersama dengan golongan syaitan ni, golongan yang menentang agama, yang menentang Islam, yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni golongan munafik. Pada orang agama, cara dia macam orang agama, cakap dia macam orang agama. Keluar saya daripada golongan agama ni, pergi ke puak-puak dia tukar wajah. Dia pula menjadi orang yang keras dalam penentangan terhadap agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kita kena berhati-hati. Sebab apa? Kita khawatir kita ni termasuk dalam golongan yang sedemikian, wal a'yadzu billah. Kita minta Allah Taala
lindungi kita, pelihara kita. Baik. Kemudian disebutkan juga sebaliknya, yang terjadi apabila dia tidak dilihat oleh khalayak, dia akan mengikut kata hatinya dan tidak melakukan amal ibadah. Ada setengah ulama menyebutkan bahawasanya hatta kita di rumah sendiri, tuan-tuan, kita tengok antara kita di rumah dengan kita di luar, antara kita sembahyang di rumah dengan kita sembahyang di masjid. Ulama bahas benda ni. Adakah termasuk dalam kategori golongan yang termasuk golongan munafik? Dekat rumah pakai sembahyang, pakaikan kain gombang je, baju pun tak pakai. Baju pun tak pakai. Tapi bila mana pergi keluar sembahyang Jumaat ke sembahyang berjamaah di masjid di surau, pakaian dia adalah pakaian yang paling cantik, kan? Dengan jubah dia, bukan saja dengan jubah, dia dah bergamis, kemudian berjubah belah, jubah belah lagi, dah gamis satu hal, tambah lagi dengan jubah belah lagi, tambah lagi dengan ridak lagi, tambah lagi dengan serban lagi, kan? Bukanlah maksudnya tak boleh nak pakai benda tu, kan? Benda tu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita kena lihat bahawasanya macam mana penampilan kita di rumah, begitu jugalah penampilan kita di khalayak ramai. Ketika kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, salat dia di rumah dengan salat di masjid sama. Maknanya janganlah sampai kita salat di rumah pakai kain gombang, dengan tak berbaju, pakai kain spender pun tak pakai. Kan? Spender tak kisahlah tu. Kan? Maksudnya kita hanya pakai kain gombang saja, dengan sanglet pun tak pakai, baju pun tak pakai, sembahyang di rumah. Tapi kalau pergi ke masjid, pergi ke surau, secantik-cantik pakaian yang kita pakai. Ulama bahas benda ni. Adakah termasuk dalam kategori munafik? Jadi kita kena berhati-hati. Kita khawatir. Kita di hadapan khalayak cukup cantik, tapi bila mana kita berseorangan, kita buat lebih kurang. Adakah kita merasa bahawasanya dengan kita berseorangan itu Tuhan yang lain yang kita sembah? Bila mana kita bersama dengan orang ramai, Tuhan yang lain yang kita sembah? Tak. Tuhan yang samalah juga yang kita sembah. Masa kita bersendirian, itulah Tuhan dia. Masa kita berjamaah, itu juga adalah Tuhan yang kita sembah. Jadi kenapa ada perbezaan? Perbezaan yang sangat ketara. Kalaulah kata dekat rumah, dekat rumah kita pakai eloklah, pakai nak sembahyang, pakai baju dan kopiahnya, kan? Dengan kain, pakai baju kopiah, pakai kain lah, jangan tak pakai kain. pakai yang lengkap. Tapi kita pakai t-shirt contohnya, sekurang-kurangnya dia melengkapkan pakaian tersebut. Begitu jugalah di luar rumah. Di luar rumah. Baik. Kemudian seterusnya, yang ketiga, tanda seorang itu menjadi munafik, tidak tetap kata-katanya. Dia sentiasa mengubah pendiriannya. Sewaktu bersama dengan orang mukmin, lain perkataannya. Dia akan memuji-muji Islam, menyatakan ketaatannya terhadap ajaran tersebut. Tetapi di belakang orang mukmin, secara senyap dia akan menghina Islam. Wal'iyadzubillah. Hina Islam, hina Nabi SAW. Depan orang ramai, depan orang beriman, dia memuji Nabi SAW. Di belakang orang beriman, berjumpa dengan puak-puak dia sendiri, maka dia menghina Nabi SAW. Ini golongan munafik. Perkataannya tidak tetap, berpusing-pusing, kan? Baik, seterusnya, yang keempat, senantiasa mengharapkan kebaikannya dibalas.
Golongan munafik ni dia nak supaya apa-apa sahaja kebaikan yang dia buat, dia mengharapkan balasan daripada orang lain. Dia buat kebaikan, apa sahaja kebaikan, dia nak supaya orang puji dia ke, orang balas apa yang dia buat ke, kemudian orang angkat dia ke, orang pilih dia jadi ketua ke, orang macam-macam. Dia nak begitu. Dia buat sesuatu perkara untuk mengharapkan agar manusia memandangnya dengan pandangan yang tinggi. Ni kita sangat khawatir, sahabat-sahabat sekalian. Janganlah kita termasuk dalam golongan yang disebut dalam kitab ini. Kemudian yang kelima disebutkan juga bahawasanya golongan munafik ini jiwanya tidak tenteram. Jiwa golongan munafik tidak tenteram. Dia akan sentiasa resah dan gelisah kerana terpaksa bersikap berpura-pura. Depan orang sekian orang nak kena cara sekian, depan orang sekian nak cara sekian. Dia buat tu bukan sebabkan ikut hati dia, tetapi disebabkan oleh dia nak supaya si A ni tengok dia bagus, si B ni tengok dia bagus, si C ni tengok dia bagus. Jadi semua orang puji dia, kata dia bagus. Tapi tidaklah maksudnya kita buat tak bagus dekat orang lain. Tak, maksudnya biarlah di mana sahaja kita buat itu, amalan kita sama. Amalan kita serupa. Dengan si A, dengan orang beriman pun sama, dengan orang tak beriman pun sama. Bila mana kita berseorangan pun sama, bila mana kita berjamaah pun sama. Sifat itu kena sama. Di mana-mana juga kita berada, sebab kita senantiasa akan dipantau, dilihat, ditelik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang satu, Tuhan yang sama. Jadi kenapa kita perlu berubah-ubah, sekejap berubah ke sana, sekejap berubah ke sini, sekejap berubah ke situ, ke sini, macam-macam kan. Baik. Kemudian disebutkan juga menjadi dunia sebagai matlamat hidupnya. Golongan munafik ini hidupnya untuk cari dunia. Apa cara pun dia nak supaya mendapat kesenangan dunia. Ini golongan munafik. Matlamat hidup dia untuk dunia. Matlamat hidup dia untuk mencari nama, mencari kekayaan, mencari kemewahan, mencari populariti, mencari macam-macam lagi yang berbentuk duniawi. Mereka ni hanya menjadikan dunia sebagai tujuan utama dan terlalukan cinta akan kebendaan. Orang yang cintakan kebendaan ni, dia akan kumpulan. Apa sahaja yang lalu depan dia, semua dia akan sapu. Halal ke, haram ke, tak kisah. Yang penting dia rasa dia puas hati dengan apa yang dia dapat daripada laba daripada dunia ini. Dan akhirat bagi orang munafik ni hanyalah satu mitos dan khayalan. Orang munafik ni dia macam percaya tak percaya dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan akhirat. Bila mana kadang-kadang dia percaya, kadang-kadang macam ya ke kan. Jadi bila mana ya ke tu, dia buat ini semua tak adalah ni, mana ada ni. Jadi dia pulun habis-habisan urusan dunia ni, ataupun mencari dunia ini, tak kira halal ataupun haram. Bantai belaka. Wal'iyazbillah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan sesungguhnya orang munafik itu akan ditempatkan dalam tingkatan yang paling bawah sekali dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Surah An-Nisa ayat 145. Innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. An-Nisa ayat 145.
Ayat ni sahabat-sahabat sekalian, kita boleh buat dia frame. Frame tampal dekat rumah. Sesungguhnya golongan munafik itu fid darkil asfali minan nar, akan ditempatkan, dicampak ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala di tingkatan yang paling bawah dalam neraka. Maknanya apa? Maknanya bila mana kita tampal dekat rumah kita tu, kita akan rasa senantiasa nak berhati-hati. Kita senantiasa nak berhati-hati, jangan kita termasuk dalam golongan munafik ini. Wal a'yaz billah. Kita mohon Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Taala pelihara kita daripada terkena ataupun terpalit dengan sifat-sifat munafik. Banyaklah sifat-sifat munafik, kan? Nabi sebut idza haddatha kadzab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khan. Bila cakap bohong. Itu antara sifat munafik. Wa idza kadzaba wa idza hadatha kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa. Bila mana berjanji berdusta. Wa idza tumina khana, dan apabila diberi amanah dia khianat. Beri amanah orang seseorang tu, maka dia akan khianat. Ada orang yang ada hamba Allah ni nak minta tolong si A ni untuk bagikan sejumlah duit. Contoh kata RM1,000 nak bagi dekat si Ahmad. Contoh katalah saya nak bagi si Ali duit melalui si Ahmad. Jadi saya bagi RM1,000 kepada Ahmad. Ahmad minta tolong RM1,000 ni kau bagi dekat Ali. Maksudnya Ahmad ni sebagai orang tengah untuk bagi duit ni dekat Ali. Ahmad kata, "No hal lah, tak ada masalah. Benda kecil je pun, kan? Benda kecil je. Aku boleh sampaikan, jangan risau." Yang mana si Ali, dia tak tahu berapa sumbangan ataupun berapakah yang akan saya berikan kepada dia. Yang hanya nak tahu itu si Ahmad ni. Ahmad ni dalam perjalanan dia buka envelope tu, kira-kira ada RM1,000. Ni saya nak bagi Ali melalui Ahmad. Jadi Ahmad buka envelope tu tanpa pengetahuan saya, tanpa pengetahuan Ali. Kemudian dia tukar envelope. Kemudian tukar envelope, tampal elok-elok, cantik. Sementara dia nak tukar tu, dia tarik not RM100. Jadi dah tinggal RM900. Kan? Dia tampal baik-baik, serahkan. Ali ni dak bozi bagi engkau. Ada sikit sumbangan dia cakap. Ali tak tahu berapa. Maknanya Ahmad ini telah khianat. Di mana sepatutnya dia bagi RM1,000 kepada Ali, tetapi dia telah di tengah perjalanan buka envelope tu, ambil sekeping RM100, kemudian bagi kepada Ali RM900 saja. Maknanya dia telah khianat. Ini juga termasuk dalam golongan munafik. Tidak amanah apabila diberi amanah. Itu belum cerita lagi amanah yang lain banyak. Amanah kita sebagai ketua keluarga, amanah kita sebagai ketua masyarakat, amanah kita sebagai ketua daerah, ketua negeri, ketua negara. Itu yang orang sekarang ni pun pulun nak jadi ketua negeri, ketua negara pun pulun habis-habisan. Yang mana dia nampak laba habuan tu, dunia tu sangat luas dan luar biasa. Maka pulun sebab apa? Nak dapatkan habuan tu duniawi. Yang dia terlupa bahawasanya amanah itu bila mana dikhianati, termasuk dalam golongan munafik, yang mana Allah sebut dia akan dicampakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala yang paling bawah. Wal a'yaz billah. Baik, muslimin muslimat, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita masuk pula iaitu yang kedua,
sifat ataupun mengenal musyrik. Mengenal musyrik. Siapakah orang yang disebutkan dengan musyrik ini? Musyrik ini iaitu orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menduakan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana perbuatan itu perbuatan syirik. Menyekutukan Allah, menduakan Allah. Kemudian ada beranggapan bahawa ada yang lebih berkuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan itu perbuatan syirik. Adapun orang yang melakukannya, dia dipanggil musyrik. Orang yang telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan juga orang yang mempunyai musyrik ini iaitu orang yang mempunyai sesuatu itu lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mempercayai sesuatu itu lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dia dikenali sebagai musyrik. Dia percaya ada benda lain yang lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada makhluk yang lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dia ni termasuk dalam golongan musyrik. Orang yang telah menduakan ataupun menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan golongan musyrik ini dia lebih bergantung harap kepada kuasa lain selain meminta daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Sebelum ni, sekarang ni tak tahulah ada lagi ke tidak. Adalah agaknya kot. Kan? Dulu banyak. Kan? Ada orang dia nak berkuasa, ada orang dia nak menahankan kuasanya, nak menahankan jawatannya, maka dia menggunakan perkara-perkara yang bertentangan dengan ajaran Islam. Jumpa bomoh lah dia, jumpa itulah dia, jumpa inilah dia, macam-macam, yang mana dia nakkan supaya apa yang dia ada tu tidaklah lari ataupun tidak habis ataupun tidak dikuasai oleh orang lain. Maka dia gunakan unsur-unsur mistik ataupun jumpa bomoh, jumpa sami, jumpa orang-orang yang digunakan sebagai untuk menguatkan ataupun mempertahankan kuasa yang dia ada, pengaruh yang dia ada, jawatan yang dia ada. Dia minta kepada jin, kepada syaitan, kepada iblis supaya kuasa ataupun jawatan tersebut dia boleh peganglah lama. Boleh peganglah lama. Ini semua termasuk dalam golongan ataupun perkara-perkara yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala ataupun menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang mana dinamakan musyrik. Dan orang musyrik ni sanggup menghabiskan sejumlah wang semata-mata untuk berjumpa dengan bomoh ataupun dukun bagi mendapatkan sesuatu. Itu yang saya sebutkan tadi, dapatkan sesuatu. Contoh kata dia nak dapatkan jawatan ke, nak dapatkan kuasa, dapatkan pengaruh, nak kahwin dengan seorang wanita, tak dapat, dia melamar tak dapat, pergi jumpa tok bomoh. Tak dapat, pergi jumpa tok dukun. Gunakan unsur-unsur syaitan, unsur-unsur syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua perkara-perkara yang ditegar oleh Islam, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat syirik ini terbahagi kepada dua. Musyrik, orang yang melakukan syirik. Adapun syirik itu adalah perbuatannya, syirik. Syirik ini terbahagi kepada dua, iaitu syirik akbar dan syirik asghar. Syirik akbar, syirik yang besar, dan syirik asghar, syirik yang kecil. Syirik akbar disebutkan menyembah benda seperti kubur, pokok, batu dan sebagainya, serta menganggap dirinya lebih rendah daripada benda-benda tersebut. Pergi sembah kubur. Sembah kubur ni
Minggu ni khutbah tentang amalan khurafat ke apa tajuk dia tak ingat. Disebutkan tentang amalan-amalan yang bertentangan dengan ajaran Islam, iaitu sembah kubur. Sembah kubur memanglah tuan-tuan kan, sembah kubur ni memang perkara yang ditegah dalam agama. Tidak ada ulama pun yang menyebutkan bahawasanya kita boleh sembah kubur. Tetapi kita kena ingat bahawasanya kita kena tahu membezakan di antara sembah kubur dengan ziarah kubur. Ada orang dia salah faham. Bila mana orang pergi ziarah kubur, dia kata tu puak pergi sembah kubur. Ni otak masuk air ni. Otak masuk air. Dia tak tahu nak bezakan di antara orang pergi ziarah kubur dengan orang pergi sembah kubur. Ni kita kena lihat. Kena clear benda ni. Antara sembah dengan pergi ziarah. Pergi ziarah, Nabi kata, zurul kubur fa innaha tuzakkirkumul akhirah. Ziarahlah kamu, pergilah kamu ziarah kubur, kerana menziarahi perkuburan itu akan mengingatkan kamu tentang akhirat. Tapi ada orang bila tengok orang pergi ziarah kubur, dia jadi tak ketahuan hala. Jadi dia jadi panas. Kenapa? Kan? Itu isu dia. Dia sepatutnya tak ada isu pun pergi ziarah. Nak pergi nak ziarah kubur mak kita ke, kubur ayah kita ke, kubur adik-beradik kita ke, kubur jiran tetangga kita ke, saudara mara kita, sahabat anda kita, kubur para ulama, para salihin, para aulia, pergilah. Tak ada masalah pun. Ahlan sahlan Ustaz Firdaus Abu Bakar. Ahlan sahlan Tuan Radin Syahrul Radin Irham. Maka kita kena lihat bahawasanya ada perbezaan di antara ziarah kubur dan sembah kubur. Orang Tanjung Bidara memang steady, bang. Dan ini kita kena clear. Kita kena clear kan. Kalau kata seseorang itu pergi sembah kubur, pergi tanah kuburan, pergi satu kubur, pergi sembah kubur, yes, itu confirm syirik. Confirm syirik. Tak apa, lambat lagi. Lambat sikit tak apa. Kita masih ada lagi lebih kurang dalam setengah jam kot. Kalau setengah jam lah. Kalau tak, kita tutup awal lah kan. Tutup kedai awal. Dine in tak lama. Kemudian disebutkan juga bahawasanya sembah kubur itu tak boleh, syirik. Sembah pokok tak boleh, syirik. Sembah batu kan. Sembah batu. Sembah batu memang tak boleh amalan dia yang syirik. Ulama pernah membahaskan tentang kita memberi penghormatan kepada tugu negara, tuan-tuan. Bagi penghormatan. Batu yang tak ada apa-apa tu, duk pergi bagi penghormatan. Ni antara perkara-perkara yang kita kena ambil berat lah. Ambil berat. Kita minta selepas ini tidak ada lagi lah amalan-amalan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Yang mana orang yang pergi sembah pokok, kubur, batu-bata dan sebagainya menganggap dirinya lebih rendah daripada benda-benda tersebut. Dia merasakan bahawa diri ini lebih rendah daripada batu-bata tu, pokok-pokok tu, daripada kubur, lebih rendah. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah kami memuliakan anak Adam. Kan? Allah angkat darjat manusia ini, tetapi kita pula yang merendahkan diri kita ke lembah kehinaan. Hina di mana? Hina dengan pokok, hina dengan batu. Ini yang tidak dibenarkan. Kemudian yang kedua disebutkan dengan syirik asghar, syirik yang kecil. Kebiasaan syirik kecil ini terjadi apabila seseorang itu melakukan sesuatu dengan tujuan untuk menunjuk.
Menunjuk tu, menunjuk. Ini juga termasuk dalam perkara yang kita kena berhati-hatilah. Berhati-hati. Syirik amali ni ialah percaya dengan kuasa lain yang berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala. Syirik ini boleh menyebabkan seseorang terkeluar daripada Islam. Ada juga yang menyebabkan dengan syirik asghar ni, iaitu kita melakukan satu amalan dalam keadaan kita mengharapkan bukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan daripada yang lain. Ini termasuk dalam syirik asghar, syirik yang kecil. Dan disebutkan juga bahawasanya syirik ini boleh menyebabkan seseorang itu terkeluar daripada Islam. Kita tak perasan rupanya terkeluar daripada Islam. Besok di hari akhirat besok, kita nak mendakwa bahawasanya kita ni orang yang mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, rupanya kita telah terkeluar daripada landasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman kita telah tercabut. Iman kita telah terpisah daripada jasad kita. Ini benda yang sangat kita khawatirkan. Baik, seterusnya kita masuk kepada perkara yang mengenal golongan kafir. Mengenal golongan kafir. Golongan kafir ini iaitu orang yang menidakkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak orang-orang yang menidakkan keesaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang-orang yang menidakkan kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam golongan yang kafir. Dan orang ni juga itu mereka yang mengingkari segala syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia menidakkan keesaan Allah, kemudian dia menidakkan kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengingkari segala syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang kena jelas. Boleh seseorang itu boleh jadi kafir bila mana dia menidakkan keesaan Allah, kemudian dia menidakkan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengingkari syariat Allah Subhanahu wa taala. Menidakkan keesaan Allah ni kita maklumlah. Kita menafikan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Menafikan tentang Allah Subhanahu wa taala ni Tuhan yang esa. Kemudian menafikan kenabian Nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak kiralah Nabi mana-mana Nabi pun, mana Rasul pun, bila mana kita menafikan, menidakkan kerasulan para Rasul daripada mana-mana Rasul, maka kita termasuk dalam golongan orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dikategorikan sebagai golongan kafir wal-iyaz billah. Dan yang ketiga, mengingkari segala syariat Allah Subhanahu wa taala. Ingkar dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kefarduan sembahyang. Allah Taala sebut tentang kefarduan sembahyang. Allah Taala perintahkan kefarduan sembahyang, kefarduan berzakat. Tetapi kita menafikan kefarduan tersebut. Itu yang disebut dengan mengingkari segala syariat Allah Subhanahu wa taala. Ingkar dengan syariat Allah. Padahal kefarduan sembahyang ini dia termasuk dalam maklum minad din bil darurah. Perkara yang telah dimaklumi oleh semua orang. Kewajipan sembahyang. Tak ada orang yang tak tahu tentang wajibnya sembahyang. Semua orang tahu. Tapi bila mana ada sahaja individu ataupun orang-orang tertentu yang menafikan tentang kewajiban sembahyang fardu ini,
maka dia telah termasuk dalam golongan orang yang terkeluar daripada Islam. Orang yang menafikan kefarduan berpuasa dalam bulan Ramadan. Dia kata, mana ada puasa sekarang ni? Dulu boleh lah, sekarang ni tak ada puasa dia. Menafikan kefarduan puasa Ramadan, maka dia jatuh ke belakang kafir. Perbuatannya kufur, orangnya kafir. Tuan-tuan, dia bila menafikan, dia kata tak adalah sembahyang di mana ada wajib lagi. Dulu zaman Nabi dulu boleh lah, zaman unta. Sekarang ni kita dah pakai kapal terbang, kita dah pakai roket jet segala bagai. Sembahyang ni tak relevan, dia cakap. Ini jaga baik. Golongan ini masih lagi berkeliaran dalam masyarakat kita. Kan? Dia menafikan tentang kefarduan sembahyang, kefarduan puasa, menafikan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia termasuk dalam golongan orang yang telah terkeluar daripada Islam ataupun disebut dengan kafir. Kemudian disebutkan juga kafir ini dia ataupun kufur ini terbahagi kepada tiga. Kufur ini terbahagi kepada tiga. Kufur jahli satu, yang kedua kufur juhdi dua, kemudian yang ketiga kufur hukmi yang ketiga. Disebutkan bahawasanya kufur jahli, kufur yang disebabkan oleh kebodohannya sendiri. Tak nak belajar kan? Masa belajar, tak nak belajar. Lainlah kalau kata dia hidup di tengah-tengah pulau yang memang tidak ada pendakwah sampai. Memang tak ada orang yang nak menyampaikan Islam kepada dia. Ini surau dekat sebelah masjid. Surau sebelah masjid. Rumah sebelah masjid. Rumah sebelah masjid. Rumah sebelah surau. Rumah sebelah madrasah. Rumah sebelah orang bila mana dengar saja mikrofon daripada tempat pengajian tu, memang akan dengar dekat rumah dia. Saja tak nak pergi. Saja tak nak pergi. Disebabkan oleh kebodohannya sendiri. Bahasa lembutnya kejahilan lah. Kejahilan sendiri. Kebodohan tu macam kasau kan. Tapi jahil tu, bodoh sama dia tu. Ini mungkin terjadi kerana dia tidak mahu bertanya kepada orang lain yang lebih arif ataupun tidak mahu belajar tentang sesuatu perkara. Ini sebenarnya perkara yang asas dalam Islam. Sebablah kita perlu menitik beratkan ilmu fardu ain kepada anak-anak kita. Benda basic ni kena selesaikan dahulu. Tentang iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tentang iman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentang perbezaan antara kufur, syirik, kemudian dengan murtad, kemudian dengan munafik. Benda ni kena clearkan dekat anak-anak kita. Kalau kata kita boleh mengajar anak-anak kita sendiri, ahlan wa sahlan, kita ajar sendiri. Sekarang ni PKP kan? PKP 3.0. Kuliah pun tak ada dekat masjid, dekat surau. Sekolah pun tak buka. Jadi mak ayah kena jadi cikgu dekat rumah. Kita buka kitab ataupun buku fardu ain. Kenalkan anak kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana untuk mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenalkan anak-anak kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar mereka kenal, sungguh-sungguh kenal. Bila mana mereka selesai fardu ain, maka di hari akhirat besok kita insya-Allah akan terlepas daripada tanggungjawab. Terlepas daripada tanggungjawab. Sebab apa? Kita dah selesaikan fardu ain dia. Dengan tauhidnya kan, dengan fiqahnya, kemudian dengan tasawufnya, kena ajar apa yang kita dah tahu. Kalau kata kita tak mampu, kita kena cari orang yang boleh mengajar anak kita tentang fardu ain. Selesaikan fardu ain sebelum mereka baligh, sebelum mereka cukup umur. Kenalkan sungguh-sungguh mereka ni dengan Tuhan.
kenalkan sungguh-sungguh mereka dengan Nabi SAW, dan ajari mereka tentang ajaran yang telah diajarkan oleh baginda Rasul SAW, supaya mereka bila mana kita dah tak ada besok, dia pun dah baligh, maka dia akan menggunakan ilmu yang kita titipkan pada mereka ini dengan jalan yang sebenar. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan mereka dan memelihara akidah mereka. Itu yang lebih penting. Baik, kemudian kita lihat yang kedua, kufur juhdi. Kufur ini terjadi kerana timbulnya rasa takut atau kehilangan pangkat atau pengaruh jika beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kisah di mana di zaman Nabi SAW ada golongan bangsawan, golongan hartawan, golongan getawan, golongan orang kaya-kaya yang mana dia lebih rela untuk berada dalam kufur daripada menerima Islam, kerana mereka takut hilangnya kedudukan mereka, hilangnya pengaruh mereka, hilangnya pangkat dan keistimewaan yang mereka ada. Jadi mereka kekal tetap dengan kekufuran. Ini disebut dengan kufur juhdi. Adapun dengan kufur hukmi, iaitu kufur yang terjadi setelah berlaku sesuatu yang bertentangan dengan keimanan seseorang, seperti menghina Al-Quran. Kufur hukmi ni maksudnya dia dah beriman. Dia dah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia melakukan perkara-perkara yang boleh menjadikan dia kufur. Terbatal Islamnya, terbatal akidahnya. Contoh kata menghina Al-Quran. Contohnya dia menghina Nabi SAW. Contohnya menghina Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ini dinamakan dengan kufur hukmi. Kufur yang terjadi disebabkan oleh sesuatu yang bertentangan dengan keimanan seseorang, seperti menghina Al-Quran. Kita pernah dengar berita ataupun peristiwa di mana golongan remaja yang mana mereka mengkoyak-koyakkan Al-Quran. Koyakkan Al-Quran, kemudian masuk dalam lubang jamban, kemudian ada yang pijak, kemudian ada yang berakkan atas Al-Quran. Nak tunjukkan konon-kononnya mereka protes. Protes. Rupanya mereka terlupa bahawasanya mereka telah terkeluar dari Islam. Sebab apa? Perbuatan tersebut termasuk perbuatan kufur. Dan orang yang buat itu telah kafir. Wala'iyadzubillah. Ini bahayanya. Sebablah kita perlu menitik beratkan kepada anak-anak kita tentang kepentingan menjaga akidah. Kepentingan untuk kita jaga agama kita, jaga iman kita ini sungguh-sungguh. Bagaimana nak jaga iman ini? Jaga iman ini dia kena senantiasa kita belajar dan terus belajar. Walaupun kita dah belajar dahulu, lama dah, belas tahun yang lampau, 10 tahun yang lampau, kan kita belajar zaman sekolah. Sekarang ni sepatutnya kita kena senantiasa belajar dan terus belajar, supaya iman yang kita ada, yang kita simpan daripada mula-mula kita balik dahulu, kita akan pegang sungguh-sungguh, dan dia semakin mantap. Jangan kita rasa dengan kita dah belajar dahulu, kita rasa tak payahlah, aku dah reti, kan, aku dah pandai, jadi tak payah belajar. Tak. Kita khawatir dengan bila mana kita tinggalkan perkataan agama itu, maka sedikit demi sedikit dia semakin longgar dan longgar. Ini yang kita takut. Jadi kena senantiasa di refresh balik, kan? Nak kena ulang kaji balik. Jadi kena berhati-hatilah. Berhati-hati. Baik. Kemudian yang terakhir kita lihat pengenalan kepada murtad. Murtad ni senanglah. Murtad ini
dari segi bahasanya itu menolak atau berpaling daripada agama. Dari segi, makna dari segi syarak, orang Islam yang meninggalkan Islam dan segala ajaran yang terkandung di dalamnya. Murtad ni terkeluar dari Islam. Murtad ni orang yang asalnya Islam, kemudian dia berpindah kepada agama lain. Berpindah kepada agama lain atas kerelaan hatinya. Dia sendiri yang cari, dia sendiri yang usahakan, bukan dipaksa. Kalau dia dipaksa, contoh katalah ada orang yang datang kepada kita tak kenal. Memang dia ni memang dengan dibawa pistol, tak dekat ke kepala. Aku nak kau keluar daripada Islam. Keluar daripada Islam, kau mengucapkan perkataan kufur. Kalau tak cakap, kalau tak sebut, aku tarik picu ni, tembak. Maka dalam Islam, tuan-tuan, bila mana kita dipaksa begitu, kita kena ingat, kita diharuskan, dibolehkan untuk melafazkan perkataan kufur, tetapi dengan syarat hendaklah kita tetap dalam hati kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebut, sebab apa? Orang ni memang orang kita tak kenal lah. Orang yang kita tak kenal, ataupun orang yang kita kenal di TV, di radio, memang penjenayah. Kalau kata tak ikut cakap dia, tembak, kan? Maka ketika itu, bila mana dia letak pistol kat sini, kalau tak sebut perkataan kufur, aku tembak. Kita pun sebut, ikut, layankan. Layankan. Tapi dalam hati, syarat dia dalam hati kena tetapkan iman kita sungguh-sungguh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya perkataan di lidah, bibir saja menyebutkan kufur, hati tetap beriman. Itu dibolehkan dalam Islam. Adapun kalau kata kita tak pegang sungguh-sungguh, kalau nak tembaklah, aku tetap tidak. Allahu Ahad, pang, mati. Kita syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita lihat para sahabat radhiyallahu anhum, mereka pegang sungguh-sungguh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mereka boleh dikenakan golongan murtad ini, orang yang meninggalkan Islam dan segala ajaran yang terkandung di dalamnya. Mereka akan menghalalkan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah halalkan, diharamkan. Apa yang Allah haramkan, dihalalkan. Pandai-pandai dia pula, kan? Ini perkara-perkara yang boleh mendatangkan seseorang itu terkeluar daripada Islam, ataupun dia dinamakan sebagai telah kufur ataupun telah murtad. Kufur ataupun murtad, terkeluar daripada Islam. Dan seseorang yang telah murtad ataupun keluar daripada Islam ni, mereka boleh dikenakan hukuman bunuh jika tidak mahu bertaubat. Ada setengah pendapat yang menyebutkan kita bagi dia peluang, tangkap dia, masukkan penjara, kemudian kita bagi dia penerangan tentang Islam semula, ajar dia balik. Kita sebagai pendapat yang bukan 3 hari, bagi tempoh 3 hari. Ada sebagai pendapat yang bukan 7 hari. Jadi kita bagi dia peluang untuk dia berfikir semula. Kalau aku tak kembali ke Islam, aku mati, contoh. Maka dia fikir, tak apalah masuk Islam. Maka dia selamat. Adapun orang yang masih berkeras untuk meninggalkan Islam, dia kata apa pun jadilah, aku tidak akan kembali kepada Islam. Maka orang yang sedemikian, setelah diberi penjelasan, setelah diberi peluang, setelah diberi motivasi untuk kembali kepada Islam, tetapi tidak mahu kembali kepada Islam, maka hukumnya mereka ni layak untuk dibunuh.
layak untuk dibunuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, faman baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang menukar agamanya, hendaklah dibunuh. Ini hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sebagai orang yang beriman kena meyakini tentang apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam itu sendiri. Dan hukum orang yang murtad ini, selain itu, hasil sembelihan mereka tidak halal untuk dimakan. Dari segi perkahwinan pula, orang Islam yang berkahwin dengan mereka dianggap tidak sah. Murtad, bila mana seseorang itu murtad, maka terpisah secara automatik. Suami isteri itu terpisah, terbatal akad yang telah diikat pada awal perkahwinan, terbatal. Begitu juga jika dia ingin mengahwini orang lain, isteri yang kekal sedia ada tercerai dengan rasminya, kecuali dia kembali bertaubat. Mereka juga tidak boleh menerima sebarang harta pusaka. Sebaliknya, harta itu hendaklah diserahkan kepada Baitul Mal. Dan orang yang murtad ini, sahabat-sahabat sekalian, dia termasuk dalam boleh dianggap sebagai perosak agama kerana dia menunjukkan contoh yang tidak baik kepada orang lain dengan mempermainkan agama Islam yang dianuti. Suka-suka, kan? Dan kita kena ingat bahawasanya golongan murtad ini, dia walaupun dia telah terkeluar dari Islam, tetapi dia masih lagi dipertanggungjawabkan melaksanakan perkara yang berdasarkan kepada syariat. Contoh, katalah dia murtad 1 hari bulan 9 2021. Kemudian dia kembali balik kepada Islam 1 hari bulan 9 2022. Maksudnya genap setahun. Maka bila mana dia kembali semula kepada Islam pada 1 hari bulan 9 2022, maka ketika itu wajib bagi dia mengqadakkan salat yang telah ditinggalkan daripada 1 hari bulan 9 2021. Maksudnya setahun itu dia tinggalkan sembahyang dengan sebab murtad, maka wajib bagi dia untuk mengqadakkan sembahyang tersebut. Ini hukum yang telah ditetapkan dalam Islam. Begitu juga dengan puasa. Kena qadak balik. Siapa suruh kau suka-suka hati ke keluar, kan? Maka bila mana masuk balik, dia wajib qadak semula solat tersebut. Kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hukum murtad, iaitu banyaklah, banyak perkara. Dia kalau kata tak bertaubat, maka dia boleh dibunuh. Kalau kata sembelih, maka sembelihnya tidak halal untuk dimakan. Maka dari segi perkahwinan, terbatalnya perkahwinan tersebut. Dan kalau dari segi harta pusaka, maka dia tidak layak menerima harta pusaka. Dan kalau dia ada harta, maka hartanya hendaklah diserahkan kepada Baitul Mal. Banyak benda lagi yang dikenakan kepada golongan yang murtad ini. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memelihara kita, memelihara isteri dan anak-anak kita, memelihara pasangan kita, memelihara adik-adik kita, keluarga kita, masyarakat kita daripada anasir-anasir yang boleh memurtadkan kita ataupun mengeluarkan kita daripada agama yang suci ini. Kita mohon Allah Subhanahu wa taala agar Allah Taala tetapkan iman kita dalam agama yang benar ini. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana ataupun tsabbit qalbi,
tetapkan hati aku ala dinika, ke atas agama engkau, wa ala ta'atika, dan dalam mentaati perintah engkau. Ini doa yang kita digalakkan untuk baca setiap kali selepas sembahyang, sebab nak jaga iman kita, nak jaga akidah kita, supaya kita tidak mudah untuk dipesongkan daripada ajaran kebenaran ini. Jadi saya rasa cukuplah sekata itu dahulu. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada sahabat-sahabat sekalian, dan insya-Allah dengan perkongsian ini mudah-mudahan dia memberi kefahaman yang lebih lagi kepada kita, untuk kita memahami hakikat keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita boleh pegang sungguh-sungguh iman ini, kita boleh jaga sungguh-sungguh sampailah kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi saya rasa cukup sekadar itu dahulu. Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama-sama pada malam ini. Dan insya-Allah kita akan sambung perbahasan dan perkongsian ini pada minggu yang akan datang. Kita akan masuk dalam tajuk yang baru, iaitu pendidikan solat. Kita masuk dalam bab solat, insya-Allah. Belajar bagaimana untuk kita mendidik anak-anak kita untuk melaksanakan solat dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita akan jumpa pada minggu yang akan datang, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua, menjaga kita semua, memelihara kita, memberikan kesihatan kepada kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat wabak musibah pandemik COVID-19 ini dengan segera, dan kita akan hidup secara normal macam biasa sebelum ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati sahabat-sahabat kita yang telah meninggal dunia, dan Allah Subhanahu Wa Taala menggolongkan mereka dalam golongan para salihin, insya-Allah. Dan sama-samalah kita menutup majlis kita pada malam ini dengan kita membacakan doa penutup, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدس أنثى وذكر. ربي وفقنا وفقهم لما ترتضى، قولا فعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخلت يا علماء نخزى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون، وأقر بالرضا منك العيون، واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنن، واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعان والوفاء، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفا، وعلى الصحبه مصابه الغرر. اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسعى في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan terima kasih. Alhamdulillah.